Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Ini sesi yang ke-6 lah. Okey. Hari ini cikgu nak ajar tentang seni fotografi. Cikgu nak share lah, banyak juga ilmu fotografi ni sebenarnya sangat luas. Tapi memandangkan KSSM ni, kurikulum sekolah menengah ni dah start belajar seni foto. Jadi cikgu rasa ilmu ni barulah untuk guru-guru seni, dan kami pun guru-guru seni meneroka lagi tentang seni fotografi ni. Okey, tapi untungnya untuk anak-anak sekalian lah. Dulu cikgu nak belajar seni fotografi ni, cikgu kena apa? Cikgu kena pergi kursus, mahal kursus dia. Kadang-kadang sampai 500, 600, 1000 pun ada. Okey, untuk jadi fotografer profesional lah, untuk belajar menjadi fotografer. Tapi kamu seni fotografi ni telah dimuatkan dalam buku teks KSSM, dan kamu boleh apply dalam kehidupan kamu. Dan sesuailah dengan generasi kamu ni. Apa generasi Gen Y, Gen Z ni, yang aktif dengan media sosial, yang selalu post gambar kan di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Memang sesuai sangatlah untuk kamu belajar. Rugilah kalau kamu tak belajar betul-betul dalam pendidikan seni visual, seni foto. Okey, dah ready? Mari kita tengok gambar. Okey, hari ni cikgu nak share tentang tips ambil gambar cantik. Tips ambil gambar cantik. Ada beberapa tips lah. Banyak tips sebenarnya. Ada beratus tips. Tapi yang mana sempat kita share pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita share lah dalam masa beberapa 1 jam ni, insya-Allah. Okey, mula-mula sekali, okey, dah ready semua? Sorry. Okey, mula-mula sekali, apabila kamu nak belajar ambil gambar, okey, kena betulkan set minda kita, set mind tu. Tidak semestinya ambil gambar guna DSLR. Gambar tu cantik. Sekarang ni gambar boleh diambil menggunakan phone mobile phone, gambar handset kan. Jadi kalau kamu tahu tips-tips ni, insya-Allah kamu pun boleh ambil gambar seindah-indahnya. Okey? Ini cikgu cuba share lah apa yang cikgu tahu tentang tips ambil gambar cantik ni. Okey. Sekarang ni tengok dalam gambar ni. Yang ini adalah gambar ekspedisi ke Gunung Arktik. Ini adalah situasi cikgu suka ambil gambar, contoh gambar daripada National Geographic tu sendirilah. Sebab mereka ni hari-hari kerja mereka ambil gambar dan menceritakan perjalanan hidup mereka tu
kepada dunia lah, dan kita tengok kan dalam rancangan-rancangan mereka, dalam majalah-majalah mereka. Okey, kita boleh ambil contoh yang ini. Okey, ini ekspedisi mereka ke Gunung Artik. Mereka baru nak rasmi mereka punya bot besar dia orang. Dipanggil apa? Fleet ke? Bot explorer dia orang. Kemudian bila sampai ke Artik ni kan tak boleh nak akses bot besar tu, kapal besar. Mereka hantar bot ni pula. Okey. Jadi ni semua ni juru gambar. Tapi mereka nak ceritakan dekat sini, mereka nak pergi Gunung Artik ni. Inilah seronoknya bidang ambil gambar ataupun bidang foto, ataupun nama lain dia bidang seni pegun. Kita macam mana nak ambil gambar yang tak bergerak ni tapi cantik-cantik. Okey ya. Cikgu pun excited juga nak share ni sebab ini bidang baru jugalah untuk kami guru-guru seni lah. Okey. Okey, dekat sini gambar dah cantik sebenarnya. Kamera diorang memang kamera yang hebat-hebat lah. Tetapi apa yang cikgu nak memperkenalkan dekat sini, kita sebagai amatur ni yang baru-baru nak belajar ambil gambar, kita kena tahu peraturan ketiga ataupun rule of third. Rule of third. Rule of third ni apa? Gambar ni kita kena potong 9 bahagian. Nanti cikgu akan tunjuk lah. Okey, kita kena potong 9 bahagian dan objek-objek utama kita kenalah mengikut peraturan ketiga. Dia bukan ada, ini terjemahan lah rule of third ni, peraturan ketiga. Tapi dia tidak ada peraturan pertama, peraturan kedua. Ini nama dia rule of third ni sebab dia akan bahagi 3. Okey? Okay, tengok gambar ni ya. Macam tengok okey je. Kalau kita tak belajar, kita tengok gambar ni dah okey. Sebenarnya untuk juru foto mereka kata tidak okey. Kenapa? Sebab inilah peraturan ketiga. Ada juga aliran juru gambar yang juru foto ni yang mereka menentang peraturan ketiga. Betul juga. Tetapi mereka menentang tu, mereka ada lagi tips yang lain yang lebih kuat untuk tidak mengikut peraturan ketiga dalam gambar. Jadi kita ni yang menentang ke mengikut ni, kita belajar dulu peraturan ketiga sebelum menentang ataupun mengikut. Kita kena belajar dulu peraturan ketiga. So, terpulang. Nanti di hujung dia, kamu boleh pilih. Ada kamu akan jadi pengikut ataupun penentang peraturan ketiga lah. Ataupun kamu boleh duduk di tengah-tengah. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tentang. Okey ya? Kita tengok sini. Okey, ini gambar. Ini saiz dia lah. Dia ada R. Dia ada saiz R dia. So, tak kisah saiz apa pun. Tapi cuba belajar tentang peraturan ketiga. Dah berapa kali cikgu sebut peraturan ketiga. Okey. Pertama sekali, ini cikgu nak sebelum kamu jadi juru foto yang hebat ni, kamu kena ingat balik. Kamu nak ambil gambar tu untuk apa sebenarnya? Kan? Untuk share di media sosial. Untuk share kan? Tapi pastikanlah kamu ambil gambar tu share pengalaman-pengalaman indah. Kan? Apa yang kita sebarkan dalam media sosial tu, yang indah-indah, maka indahlah hidup kita. Kalau kita sebarkan yang buruk-buruk, maka busuklah hidup kita. Kan? Ini satu moral jugalah. Okey? Jadi kita kena tahu dulu, saya betapa pasang niat sahaja aku ambil gambar untuk apa? Untuk berkongsi pengalaman indah bersama semua. Ni pun rezeki juga dapat pengalaman indah ni. Okey, boleh ya? Mula-mula sekali kita kena ada niat ataupun objektif kita nak share pengalaman indah kita tu. Dan kita share betul-betul lah, bukan main ambil gambar je. Alright? Inilah peraturan ketiga. Siapa yang cipta ni kamu boleh baca sendirilah dalam ni. Kenapa ada peraturan ketiga ni, rule of third?
Okey, kamu tengok sini. Okey ya. Ada garisan-garisan, 2 garisan menegak, 2 garisan melintang. Kemudian ada 9 petak. Rupanya setiap gambar kita boleh timbulkan peraturan ketiga ni. Setiap kamera, setiap kamera. Kamera handset boleh, kamera DSLR boleh. Tapi ini cikgu nak highlightkan kamera handset lah sebab dia dekat dengan kita dan kita boleh bawa ke mana-mana lah. Okey, nama ni kita boleh tengok dalam setting tu grid lines. Dia ada yang ini grid line ni dan dia juga ada yang dia panggil golden ratio, nisbah keemasan. Dia pusing-pusing. Tapi yang ni hari ni cikgu nak share tentang inilah peraturan ketiga dalam handset tu. Okey, bila kamu nak ambil gambar pastikan ada ini kamu zahirkan dia punya peraturan ketiga ni, garisan peraturan ketiga. Okey, cikgu nak intro sikit kenapa ada benda ni. Okey, bila kita tengok kat sini, dia ada 2 garisan melintang, 2 garisan menegak. Okey, dikatakan manusia ni bila tengok dalam gambar, dia tak sama macam dia tengok dengan mata kasar, mata biasa ni. Mata panca indera, dia tengok, dia boleh fokus kat mana-mana. Tetapi dikatakan dalam gambar, dia akan fokus dekat garisan yang bersilang ni. Ada berapa garisan yang bersilang? Ni 1, 2, 3, 4. Pemberatan mata apabila tengok sesuatu gambar, secara teorinya, mata memberi fokus ataupun memfokuskan kepada garisan yang bersilang. Kat sini ada 4 garisan bersilang. So, bila kita dah tahu macam tu, kita kena ambil gambar, kita kena letakkan objek-objek utama ni. Macam cerita ni, ekspedisi ke Gunung Artik ni ada pasukan ekspedisi dan ada juga Gunung Artik ni. Ni kita anggap objek utama. So, kita kena letak dia di garisan bersilang. Tapi nak letak dia pula, ialah kita tak boleh lepas ambil gambar, lepas tu letak. Tak boleh. Kita kena set up. Kita panggil apa? Kita kena aturkan supaya sebelum pasukan explorer ni, ekspedisi ni masuk dalam gambar kita, kita kena aturkan dah lokasi kamera kita supaya dia akan jatuh di sini, kan? Jatuh di kawasan yang bersilang ini. Nampak tak? Okey. Sekarang ni kalau dah cikgu, kalau saya dah ambil gambar jadi macam ni dah, macam mana cikgu? Okey. Kalau saya dah ambil gambar jadi macam ni, kan? Macam mana? Kira susahlah nak adjust. Jadi kita kena ambil banyak gambar supaya kita boleh aturkan nanti. Kita panggil apa? Pemangkasan ataupun cropping lah. Kita boleh main edit crop. Tapi cikgu tak ajar edit lagi hari ni. Cikgu nak ajar basic lagi. Okey. Okey. Sekejap Alright. Kita tengok kat sini. Okey. Katalah ini kamu baru nak ambil gambar. Okey. Kamu bersama cikgu, kita bekerjasama dengan National Geographic punya fotografer. Dahsyat orang Malaysia. Okey. Kita akan pergi ke Gunung Artik untuk ambil gambar mereka. Kita ambil gambar fotografer. Bukan kita ambil gambar Gunung Artik tu. Kita nak ambil gambar ekspedisi mereka. Satu penghormatan. Cik, ni angan-angan cikgu lah. Okey. Bersama cikgu lah. Lepas tu, kita pun set up lah. Okey. Sekarang ni, kita dah pasang kamera kita, handset kita tu. Okey, bersedia. 1, 2, mula. Okey, jalan boot. Baru kita bagi arahan pada boot tu. Walaupun kita nak cuba hasilkan gambar spontan, tetapi kadang-kadang
spontan ni berisiko tinggi. Kalau ambil macam main snap je, takut-takut dah tak jadi dah, tak boleh patah balik dah. Okey? Lebih baik kita aturkan sedikit buat persediaan lah. Okey. Okey, tengok. Kita tengok bot ni, pergerakan bot ni. Okey, dia orang mula bergerak. Okey, ada yang berjalan dah. Jalan-jalan, pap, kita ambil gambar. Ni gambar kita lah. Ni kamera kita, ada garisan rafter ni. Jalan masuk sini. Okey. Okey. Okey tak gambar ni? Pada mulanya okey. Tapi bila kita tengok secara keseluruhan, apa yang terpotong ialah Gunung Artik ni. Apa yang terpotong ialah Gunung Artik. Gunung Artik ni terpotong. So, gagal lah. Bukan gagal macam mana. Gagal tu, penceritaan kita tu nak kongsi kata pengalaman indah ke Gunung Artik tu, tak nampak. Sebab gunungnya terpotong. Atas tu macam mana? Ke gunung ni ada lagi tinggi? Okey? Nampak? Okey. Kita tengok lagi. Perjalanan atau kita kata apa, korang lalu bawa bot ni laju sangatlah. Terbabas dia punya snap. Patah balik, ambil sekali lagi. Itulah kerja fotografer, memberi arahan supaya dia dapat gambar yang cantik untuk dikongsi bersama. Okey? So, patah balik, undur balik bot. Dia orang kata cerewetnya fotografer ni. Memang fotografer kita kena, sebab kita kena buru gambar. So, kita kena hasilkan gambar yang cantik. So, kita kena beri arahan pada mereka. Dan mereka akan faham sebenarnya. Kalau fotografer lah. Kalau bukan fotografer, dia kata kita ni macam mengarah mereka lah. Kan? Nak jadi ni pula. Tuan mereka. Okey. Okey, mereka pun akan undur, patah balik. Okey, jalan sekali lagi. Okey. Yang tadi sorry. Okey, yang tadi yang kita ambil ni, yang ni okey. Yang ni tak okey kan? Okey, undur. Okey, ambil gambar. Dah ambil gambar, terlaju pula snap. Belum sampai gunung dah snap dah. Gunung cantik. Nampak? Gunung cantik. Gunung Artik tu cantik. Apa yang tak cantik? Cantik ke tak cantik? Ada video tu kan? Cantik ke tak cantik? Cantik. Cantik tang gunung lah. Okey, tapi tang sini, dekat sini, bot ni tak jatuh dekat sini. Alah, fail lagi. Satu lagi apa? Ni pantulan ni pula terpotong. Tak mau. Pantulan pun mahal dalam seni fotografi. Pantulan air sangat mahal. So, kita kena ambil juga. Macam mana nak ambil ni? Okey, patah balik. Naik bot balik, patah balik. Selagi gambar tak cantik, mesti patah balik. Okey. Okey patah balik. Ambil sekali lagi. Tada. Prap. Bila prap macam ni, barulah cantik. Nampak tak? Apa yang nampak? Explorer ni, okey, pasukan explorer ni, mereka telah bawa bot jatuh tepat pada garis silang. Okey. Bukanlah tepat macam mana, tapi jatuh tu cantik lah. Maksud dia mata kita memang tertumpu dekat sini. Dan ada satu lagi gunung Artik tu pun cantik jatuh dekat ni, silang ni. Dan pantulan dia pula jatuh cantik dekat silang ni. Ini gambar orang kata apa? Perfect dah. Untuk masa ini. Okey. Begitulah seterusnya bila ambil gambar. Kadang-kadang bila matahari tenggelam lain pula. Tak tahulah di Gunung Artik ni ada matahari tenggelam tak? Sebab di kutub apa ni? Kutub utara ke kutub selatan? Kan? Ataupun malam mesti ada aurora. Aurora lain pula dia punya situasi tu. Okey? Okey. Boleh follow cikgu? Faham tak peraturan ketiga? Hari ni kita nak cerita pasal peraturan ketiga je. Okey, sebagai fotografer amatur macam kita ni, cikgu, anak-anak sekalian,
Cikgu cuba start daripada zero. Supaya apa yang cikgu faham, daripada zero, kamu pun faham macam tu. Nanti bila kamu dah faham betul-betul, kamu akan jadi pro lah nanti. Kadang-kadang gambar kamu lagi cantik. Anak murid cikgu pun kadang-kadang cikgu bagi tugasan, mereka ambil kerana lebih cantik. Dan ada yang dah menang pertandingan. Pertandingan fotografi di Perlis ni lah. Alhamdulillah. Maksud dia, gambar yang dia ambil tu lagi cantik daripada gambar cikgu dia. Tak apalah. Sebab dia dah faham tentang peraturan ketiga. Okey, mari kita tengok lagi contoh-contoh seterusnya. Ni bila buang garisan baru nampak betul-betul lah. Nampak lepas ni cikgu-cikgu pun boleh ambil gambar, boleh buat teguran pelajar-pelajar ni guna kita buat teguran dengan peraturan ketiga. Okey, next. Yang ini cikgu sendirilah yang ambil gambar. Ni semua contoh-contoh yang cikgu ambil gambar pula, cikgu ambil gambar di depan rumah cikgu saja. Ada orang kata nak ambil gambar kena pergi tempat cantik-cantik. Tidak sesekali. Salah. Nak ambil gambar bukan pergi tempat cantik-cantik. Nak ambil gambar, tahu teknik ataupun tips ambil gambar cantik. Itu sahaja. Tidak perlu pergi ke tempat cantik. Tempat tak cantik pun akan jadi cantik dalam gambar kalau tahu teknik dia ambil gambar lah. Okey, nampak ni cikgu cuba tunjuk contoh yang paling mudah. Peraturan ketiga ni. Okey, ni tajuk dia sepagi di bendang. Okey, cikgu bangun pagi-pagi, cikgu tengok bendang depan rumah cikgu ni penuh dengan air. Sebenarnya cikgu nampak itik ni. Okey, seekor ke 2 ekor. Okey, dan cikgu nampak cahaya baru naik lah, cahaya matahari. Matahari baru naik, mengeluarkan cahaya yang tidak terlalu terang dan mengeluarkan warna-warna macam ni lah. So cikgu nampak indahnya pada ini, dan cikgu nak share dengan kawan-kawan cikgu, okey, di Facebook ke di Instagram ke. Cikgu share, cikgu ambil gambar, tetapkan peraturan ketiga punya grid tu, fokus pada peraturan ketiga punya objek, okey, itik, bukit dan suasana ni. Okey, dan cikgu ambil gambar sepagi di bendang. Tapi gambar cikgu ni tidaklah sesempurna sebab sebenarnya cikgu nak tunjuk gambar ni sebab apa? Ni bila kita buang grid line ni, peraturan ketiga ni, gambar ni macam dah okey, tapi apa yang tak okey? Kalau siapa mata dia tajam, ini dia. Apa ni? Ini adalah rumput yang menutup fokus cikgu kepada itik tadi. Ni rumput ni. Cikgu pun waktu ambil gambar, cikgu tak perasan. Bila cikgu dah tengok betul-betul lah, rumput mana pula keluar kot ni. Ini dipanggil fotobom. Fotobom ni dia panggil pengacau gambar, perosak gambar, fotobom. Macam bom lah kan, bom kan, rosak habis lah. Kerana satu helai daun ni, daun rumput ni, rosaklah gambar cikgu. Boleh buat peribahasa baru. Kerana sehelai daun, rosaklah satu gambar. Okey. Okey. Cuba tengok ni inilah kita panggil istilah fotobom lah. Jadi pengajaran dia, waktu kamu nak ambil gambar, kamu tengok juga ada tak foto-foto bom macam ni lah. So cuba elakkan seoptimum yang boleh. Okay? Kalau ada rumput macam ni, bukan susah pun sebenarnya. Kamu alihkanlah rumput tu sekejap. Tak cabut pun tak apa. Alihkan je. Tindihkan dengan batu ke apa ke. Untuk dapatkan momen ni. Tapi disebabkan cikgu tak perasan, maka terakamlah foto bom ni buat selamanya. Okey? Dapat tak? Kamu boleh follow cikgu tak? Boleh ke tak boleh? Okey. Mari kita tengok gambar seterusnya.
Okey. Yang ini tengoklah. Ini memang fotografer profesional. Cik Muhammad Nazri Sulaiman ni lah yang menang Asian for World ke award photograph kan. Okey, award winning photograph. Memang viral lah. Yang viralnya bukan Nazri ni. Nazri ni fotografer dia tak viral dia, viral gambar dia dah tersebar satu dunia. Tajuk dia Kerbau Boy kan, budak gembala kerbau. Muhammad Syukur ni, namanya Muhammad Syukur. Dan gambar ni lah, banyak lagi gambar cantik-cantik yang diambil oleh Muhammad Nazri dan fotografer yang lain. Mereka ni turun padang untuk ambil satu hari untuk ambil gambar ni. Tetapi Muhammad Nazri ni juga yang menang. Cikgu pernah tengok rancangan dia di RTM kot. Rancangan mereka menemu bual Muhammad Nazri ni, kenapa gambar dia menang? Satu, kita tengoklah komposisi dia tu, cara dia susun. Okay? Dia ambil gambar tu cantik-cantik je Muhammad Syukur tu, dengan kerbau tu jatuh dekat titik silang rule of third tu. Lepas tu berlatar belakangkan kerbau-kerbau yang lain. Dan kebetulan pula kerbau-kerbau yang lain tu sedang sedang macam memberi penghormatan ke. Muhammad Syukur, tajuk gambar ni ialah sharing emotion. Berkongsi emosi. Apa emosi yang nak ditekankan? Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, emosi dia ialah kerbau ni punyalah sayang dekat Muhammad Syukur ni. Dia boleh berehatkan kepala dia atas riba Muhammad Syukur. Memang emosi ni memang touching lah. Kalau boleh ambil gambar yang macam ni, memang orang kata jackpot lah. Jackpot tu bukan sebab apa, bukan main judi, tapi jackpot untuk fotografer ni satu gambar yang tidak ternilai harganya, sangat mahal. Okay? Walaupun dia tak diberi award pun memang mahal sangat gambar ni, sangat-sangat mahal. Okay? Nampak kita mungkin boleh ambil gambar Muhammad Syukur ni naik atas kerbau yang cantik-cantik, sebab dia dah jinak dengan dia memang bukan Muhammad Syukur yang jinak kerbau. Kerbau ni jinak dengan Muhammad Syukur ni. Tapi nak arahkan kerbau tu letak kepala dia atas riba ni, kerbau mana boleh arah-arah dia. Okey? Hanya Muhammad Syukur yang kerbau ni telah beri kepercayaan kepada Muhammad Syukur ni, adik Syukur ni, dan dia letak atas riba. Okey? Dan gambar ni memang kalau nak suruh balik ambil gambar ni pun susah lah. Okey? Tak akan jadi seperti ni dah. Itulah keistimewanya ambil gambar, seni gambar fotografi ni, seni fotografi, seni pegun ni, inilah istimewa dia. Tak boleh dapat lah macam ni. Kalau kita suruh kawan-kawan lain pun suruh letak kepala kerbau ni pun dah tak boleh dapat lah. Ini yang macam the first and the last lah. Okey? Memang patut menang lah. Okey. Ini lah cikgu cuba share dengan kamu tips lagi. Cuba serlahkan emosi, suasana atau pengalaman tersebut dalam gambar. Ini suasana ni ataupun emosi yang sangat hebat. Okey. Okey. Ni cikgu cuba serlahkan emosi cikgu pula. Tapi emosi cikgu ni kalau cikgu share dengan semua orang pun semua orang tak dapat rasalah, sebab yang ini isteri cikgu. Okey. Cikgu buah matahariku. Isteri cikgu tengah bakar sampah depan rumah cikgu ni. Cikgu tengok matahari baru keluar. Cantiknya tu, cikgu suruh isteri cikgu pegun sat, cikgu nak ambil gambar. Okey. Ni cikgu nak tunjuk contoh apa? Cikgu nak share tentang macam mana ambil gambar yang ada kaitan dengan emosi lah. Okey. Sama juga, kekalkan peraturan ketiga. Nampak ni? Kamu jangan kata benda ni mengacau, tapi benda ni sebenarnya mula-mula tak biasa macam mengacau lah, tapi sebenarnya membantu kita ambil gambar dengan lebih baik. Okey. Nampak? Ni isteri cikgu.
Baru bangun tidur ni, pas solat subuh semua apa semua. Okey, dia pun bakarlah sampah-sampah ni. Kami duduk di kampung macam itulah. Bakar sampah, bau asap ni kan. Asap daun tu sedap kan. Lepas tu matahari terbit. Okey. Kita apa tu? Kita rakamkan keindahan tu. Isteri cikgu ni walaupun tak make up pun dah indah dah di mata cikgu. Okey. Okey, kita try buang tengok. Macam ni. Sebenarnya kalau siapa-siapa nak jadi model dalam gambar, kita panggil talent lah dalam gambar. Kita tak perlu make up yang macam pergi majlis dinner tu. Tak boleh. Dalam gambar, kita lebih tekankan, fotografer ni lebih tekankan, dia panggil inner beauty, kecantikan dalaman. Setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni, ada cantiknya. Walaupun manusia kata hodoh, tapi sebenarnya kalau di mata fotografer, semuanya indah. Tak ada satu pun yang hodoh. Okay? Kalau kita make up, apa akan jadi sebenarnya? Kalau kita make up, yang pertama dia tidak natural lah. Walaupun kita kata kita cuba make up natural lah. Okay, tak apa, make up natural pun tak salah. Tapi cikgu nak bagi tahulah. Okay, untuk ambil gambar ni, tips dia, kalau boleh, natural yang boleh. Tapi jaga peraturan-peraturan dia lah. Okay, kemudian, cuba serlahkan kecantikan dalaman dia. Cuba serlahkan kecantikan dalaman model yang kita ambil tu. Talent yang kita ambil tu. Kalau kita make up, nanti tahu apa akan jadi. Semua jadi sama. Cikgu pernah tengok ada video orang make up dekat ubi kentang. Cantik. Sangat cantik. Lepas tu dia pakaikan tudung semua. Jadi, siapa yang make up tu ambil gambar, samalah seperti kecantikan ubi kentang tadi. Kurang cantik di mata fotografer. Kalau kamu nak bercantik-cantik di cermin tu lain, tapi dalam seni fotografi ni, kalau boleh lagi natural look tu lagi hebat lah. Lagi mahal harganya. Okey, di sini juga cikgu perkenalkan satu lagi istilah dalam ni. Cuba main kesan bokeh dalam gambar. Bokeh ni apa? Istilah bokeh ni, cikgu tak tahu mana asal dia, tapi dalam di kalangan fotografer, bokeh ni maksud dia ialah depan sharp, depan clear, belakang blur. Faham tak? Okey. Cikgu, soalan. Bolehkah kami ambil gambar bokeh guna handset? Sekarang ni dah boleh sangat-sangat. Kalau tak boleh pun, kamu boleh ambil gambar macam biasa. Kalau tak blur belakang pun tak apa. Lepas tu kamu download apps bokeh. Banyak apps bokeh. Okay? So, kamu boleh bokehkan belakang ni ataupun blurkan belakang ni dengan mudah sahaja. Okay? Untuk kamera DSLR, mereka main juru gambar ni, mereka bermain dengan apa? Aperture. Mereka adjust aperture tu sampailah dia jadi blur-blur ni kan. Adalah setting-setting dia. Kamu boleh tengok di YouTube boleh. Okay? Tapi untuk juru foto seperti kita ni, okay, kita belajar bokeh ni dan cuba mainkan. Masih kekalkan dengan peraturan ketiga, yang depan ni jatuh kat sini, yang matahari jatuh kat sini, dan kita blurkan belakang ni dengan efek bokeh lah. Ada kamera banyak sekarang ni, kamu boleh tekan dekat kamera pun ada, cikgu tengok. Apa tu? Dia panggil ada satu gambar muka tu untuk efek bokeh. Okey? Okey. Ni gambar ni mood diambil oleh Navin Vatsa. Ini menang juga ni. Cikgu tak pasti award apa, tapi cikgu type award ni, dia menang lah. Okey, kita tengok kat sini. Rule of third dia sama. Yang ini dia berat belah sini pula, belah kiri. Okey. Kemudian yang mahal dia lagi, waktu ni burung tengah apa ni? Burung tengah tangkap ikan.
tengah berkerumun di sini. Cikgu tak sure sama ada memang budak ni memang berada di sini ataupun dia panggil double exposure. Double exposure ni budak ni dekat sini kemudian. Tetapi dalam gambar ni memang sangat cantik lah. Nampak? Burung berterbangan. Kamu boleh ambil gambar burung merpati, kan? Burung bangau, kan? Mungkin kita tak ke laut, tapi kalau kamu jenis duduk tepi laut, kalau kamu tengok ni burung helang, kan? Tengah terbang-terbang tu, cantik tu. Kalau kamu boleh ambil gambar, kan? Dia tengah tangkap ular ke, tangkap ikan ke. Okey, tengok sini ya. Ni tajuk dia mood. Kita boleh tengok idea-idea orang-orang yang hebat ni. Mereka ambil gambar lah. Okey, tajuk dia mood. Okey. Okey, apa yang cikgu share kat sini pula ialah cuba cari atau set up masa yang sesuai, iaitu right moment. Okey. Sebab bukan semua masa ada macam ni. Kita lalu satu tempat, kita tengok, ini burung ni memang cantik ni kalau ambil gambar. Lepas tu, esok tu kita cuba pergi lagi tempat tu, kita cuba set upkan kalau boleh, tunggu waktu dia tengah tangkap ikan tu. Dia cuba masuk dalam air tangkap ikan. Waktu tu lah paling sesuai untuk ambil gambar, paling menarik untuk ambil gambar. Okey? Okey. Right. Okey. Yang ini cikgu contoh daripada cikgu pula lah. Ni okey, 2 ekor itik. Itik ni bukan cikgu bela. Okey, ni rumah cikgu. 2 ekor itik ni adalah itik liar yang cikgu tak boleh pegang dia langsung. Tapi itik ni dia suka apa? Dia suka berehat. Lepas makan mana-mana dia akan berehat di atas kayu ni. So cikgu tunggu je the right moment. Cikgu nak tunjuk contoh tadi the right moment, kan? Cikgu tunggu dia the right moment tu. Dan bila dia datang berehat kat sini, cikgu pun snap lah gambar. Okey? Cuma yang ini, okey, bila cikgu snap gambar yang macam ni, okey, perasan tak cikgu main layout apa ni? Layout portrait ke landscape? Okey, di sini cikgu perkenalkan lagi 2 istilah. Cuba cari layout yang lebih menarik, sama ada landscape ataupun portrait. Okey. Yang ini kita panggil layout portrait. Okey? Yang ni kita panggil layout portrait. Okey, kalau landscape tu melintang, portrait menegak. Nampak? Dia jatuh di atas peraturan ketiga, itik, do dan re. Ni cikgu bagi nama lah. Dia ada 3 ekor ni, do, re, mi. Tapi dah terbang ke mana cikgu tak tahu lah. Sebab itik ni jenis berhijrah. Okey? Faham, Okey. Kita tengok kat sini pula. Yang ini Red Bull Ilium. Red Bull Ilium ni salah satu pertandingan. Satu pertandingan ambil gambar aksi-aksi menarik yang ketika bersukan. Ini sukan apa ni? Surfing lah. Nampak? Kamu bayangkan, kamu boleh agak tak juru gambar tu ada di mana? Yang ini orang yang surf dia. Okey, masih ikut peraturan ketiga ni, jatuh atas titik garis hilang ni, masih. Tapi kamu bayangkan juru gambar di mana? Yang ini kamu boleh, sebenarnya juru gambar tu berada di dalam air. Dan dia tunggu je ombak tinggi, tenggelamkan dia, dan dia nak tunggu surfer ni, dia jatuh dekat titik peraturan ketiga ni, dekat garis silang peraturan ketiga ni. Nampak tak dia punya pusaran ombak tu? Kamu boleh tak ambil gambar dalam air? Tak boleh? Sebab apa tak boleh? Telefon rosak lah. Betul, telefon rosak. Tapi sekarang ni kalau kamu tengok di Shopee, dah ada dah. Apa tu? Kita boleh masukkan handset kita dalam casing yang air tak masuk. Boleh beli di Shopee berapa ringgit je. Okay. So
Walaupun ada juga handset-handset yang mahal-mahal yang tahan, dia panggil water resist air, waterproof air. Tapi janganlah, kalau nasihat cikgu, walaupun waterproof ke, water resist ke, kamu berhati-hatilah. Handset mahal ni sekali terendam dalam air, barang elektronik hancur. Okey? Beli dia punya tu kalau nak ambil gambar dalam air, kan? Kadang-kadang kamu pergi snorkeling, kan? Ataupun kamu tengok dalam air tu cantiknya ikan-ikan kat situ, kan? Okey? Ni lah cikgu share, cikgu pilih gambar-gambar yang pelbagai supaya kamu dapat idea tu. Macam mana nak guna peraturan ketiga. Tidak ada lagi alasan cikgu saya tak pandai ambil gambar. Tipu. Cikgu dah ajar semua, kan? Kamu mesti pandai, wajib pandai, insya-Allah. Kan? Tapi kena dengar cakap cikgu lah. Baru berkat. Okey ya? Okey, kita tengok tu dia. Inilah gambar dia, Red Bull Ilium oleh Bentor. Cuba jadikan diri sebagai seorang pemburu gambar. Inilah maksud cikgu. Kita pemburu ni, kita tak tunggu macam kita penembak rusa, kan? Kita tak tunggu rusa datang kat kita. Kita kena cari rusa tu. Macam itulah. Ini bukan orang surfing ni tak akan datang kat kita depan rumah kita dah. Kita kena pergi cari dia. Kan? Kita kena selam dalam air. Bersama dengan ombak. Itulah. Kalau takut dilambut ombak, janganlah ambil gambar. Pepatah baru lagi cikgu cipta. Okey. Okey tadi cikgu cerita pasal pemburu gambar. Ini gambar depan rumah cikgu lah. Yang ini waktu nak buka puasa ni, tiba-tiba keluar, lepas hujan keluar satu pelangi yang sempurna depan rumah cikgu. Cikgu pun apa lagi, minta handset dekat isteri cikgu. Masuk ambil handset, snap gambar ni. Okey, kalau kamu tengok peraturan ketiga kat sini, cikgu tidak berapa patuh sangat. Sebab apa? Sebab garis silang ni tidak ada apa-apa, kan? Cikgu letak. Tapi kalau kamu tengok, cikgu cuma patuh pada apa? Patuh kepada pemberatan lah. Semua objek-objek yang cikgu nak highlight tu, dia masih lagi jatuh dalam pemberatan garis silang lah. Ni kerusi jatuh kat sini, kerusi ni jatuh dekat sini. Okey, pelangi ni jatuh dekat area ni. Nampak? Okey, faham tak? Cikgu bubuh tajuk sempurna. Okey. Kita kena buru gambar. Nampak pelangi, cepat-cepat buka handset. Jangan banyak main game sangat. Banyak main telefon sangat sampai kita tak dapat tengok keindahan yang Allah cipta di sekeliling kita ni. Okey? Okey, ni cikgu cuba perkenalkan lagi dua istilah baru, okey. Boleh cuba lensa wide angle ataupun panorama. Okey. Wide angle ni apa? Wide angle ni ialah lens kita tu boleh kita boleh ambil satu lagi lens yang dia macam kepit tu. Okey? Dia kepit dekat kita punya kamera. Cikgu tengok di kedai RM2 pun ada kot, DIY pun ada. Okey, wide angle tu dia ambil luas lah. Cuma dia tak dapatlah straight macam ni. Straight ni dia pakai panorama. Tapi kalau wide angle tu kadang-kadang ada satu tu macam nak jadi fish eye pula. Terlebih pula dia punya angle tu sampai dia jadi bumi tu bulat lah. Okey. Dalam gambar lah. Tak apa. Kamu boleh cuba-cuba. Apa yang cikgu nak beritahu adalah kadang-kadang macam pelangi ni kita snap gambar biasa tak dapat sempurna. Jadi kita kena cuba tukar setting macam ambil panorama. Panorama tu dia akan cantum gambar lah 1, 2, 3 gambar ni. Ni cikgu ambil ni tengah hujan. So handset cikgu kena air, so cikgu kena berhati-hatilah. Hujan renyai-renyai macam tu. Okey. Ini contoh gambar yang menang lagi award. Okey. Light Dream. Light Dream ni fotografer daripada Vietnam lah. Dia menang award. Nampak? Dia ambil daripada atas. Cikgu asal ni ambil guna drone ni.
Okey, ambil daripada atas. Handset kita sekarang boleh link dengan drone kan? Kalau siapa yang berduit ataupun beruang, bolehlah upgrade diri, belilah drone kan, daripada kita duk beli top up untuk main game je, belilah drone untuk ambil gambar lebih baik kan. Main game ni habis game habis duit kan. Kalau siapa yang boleh hasilkan duit daripada game, tak apalah. Okey, kerana habis masa macam tu je kan. Baik jadi juru foto. Juru foto ambil gambar, beli drone kan. Cantik kan? Okey, tengok gambar ni okey. Dia lepaskan api tu kah? Lilin kot. Lilin tu terapung kan dalam air. Ni adalah budaya dia apa semua kan. Culture dia. Tapi cantik lah dia punya bergerak sampai sini kan. Ada lagi ni sebenarnya yang keluar gambar, tapi dia juru gambar tu pandailah ambil gambar kan. Ni pula suasana dia tu dalam gelap malam. Jadi kita kena pandai jugalah ambil gambar dalam gelap. Okey. Cikgu share lagi. Sesekali cuba tukar angle ambil gambar. Angle ni apa? Sudut ambil gambar. Angle ambil gambar ni ada pandangan mata helang, pandangan mata cacing, pandangan apa lagi? Pandangan mata apa lagi? Mata ikan. Okey, angle. Kita ni sekarang zaman dah drone kan. Cuba bila kamu nak ambil gambar guna drone, sekarang peraturan baru, kamu kena minta kebenaran lah. Kawasan-kawasan yang dikatakan sulit ke apa kan, kena ada kebenaran lah. Sebab nanti kamu kena tangkap sebab kamu menceroboh kawasan orang tanpa kebenaran. Okey. Ni tadi gambar yang menakut, yang ni gambar cikgu pula yang tak menakut lah. Cuma cikgu ambil gambar ni sebab cikgu suka ambil gambar. Macam tadilah niat kita nak berkongsi pengalaman indah kita. Okey. Tipulah kalau kamu kata kamu tak suka ambil gambar. Zaman kamu ni lah zaman ambil gambar Okey. Sama juga cikgu ambil gambar depan rumah cikgu ni ketika padi hijau. Okey. Nampak So cikgu ambil gambar ni, cikgu suka sangat dia punya suasana sejuk tu. Dan dia ada tu garisan apa tu? Zigzag kat sini. Dia panggil leading line. Tapi ini tak berapa jelas lah. Cuma dari segi keseluruhan dia, cikgu suka 90% hijau tu. Kemudian disulam pula dengan burung-burung lah. Tapi dah kamera cikgu ni, dia tak bolehlah zoom sharp macam DSLR tu. Tapi cukup lah untuk cikgu nak tunjukkan suasana tu. Okay. Yang cikgu suka ni, inilah ni. Dalam gambar ni, dia punya bucu ni, bertemu bucu ni, bertemu bucu ni, bucu ni dan bucu ni. Okay. Okey. Cikgu perkenalkan lagi satu istilah. Cuba stabilkan kedudukan gambar dengan garisan horizontal. Apa tu garisan horizontal? Garisan horizontal ni garisan yang melintang lah. Garisan yang melintang. Okey. Nampak? Okey, kita pergi ke seterusnya. Yang ini dua ekor penguin sedang apa ni? Tak tahulah, mereka sedang berkomunikasi satu sama lain. Okey, apa yang cikgu nak tekankan gambar ini pun award juga, Wildlife Award winning photograph juga. Semua ni juru gambar yang dapat award lah. Cantik gambar-gambar mereka. Okey, yang ini cikgu nak highlightkan ialah cuba aturkan kedudukan objek dalam gambar nampak seimbang. Dia ada satu lagi prinsip. Samping kita ambil peraturan ketiga tu, kita kena imbangkan juga. Tapi ni senanglah nak nampak kan? Seimbang ni kan? Ada kiri, ada kanan. Biasanya imbangan yang macam ni, kita panggil imbangan simetri. Okay. Nampak? Ni contoh lagi, imbangan simetri. Okay. Peraturan ketiga tu sama. Kita highlightkan kalau boleh dapatkan close up tu. Satu lagi istilah kita close up tu, terdekatkan. Okey. Kalau handset kita tu mungkin tak digalak sangat dengan untuk zoom. Ada ke untuk dia panggil apa, features untuk zoom. Tapi kalau guna handset, jangan biasakan zoom. Zoom ni dia
Zoom ni dia apa orang panggil? Dia akan mengecilkan pixel jadi pecah. Gambar dia jadi tak cantik lah. So cuba agak cari momen ni. Kalau kamu nak ambil gambar contoh macam burung ni dekat, kamu kena pakai baju penyamaran lah. Contohlah kan. Tanpa zoom. Guna handset pun boleh insya-Allah. Okey. Ni Karen Stay. Sama juga yang ni imbangan simetri. Nampak? Nampak? Simetri tu maksud dia yang kiri dengan yang kanan sama. Yang atas dengan yang bawah tu kita potong dia sama. Simetri. Adalah tak sama sikit kan? Tapi kita boleh ambil contoh lah. Okey. Ambil apa tu? Ambil macam kalau kita potong tu nampak lebih kurang. Simetri tu panduan saja. Okey, ada juga okey, ni contoh cikgu sendirilah. Cikgu sendiri ambil macam mana imbangan simetri tu. Sama juga masih lagi depan rumah cikgu. Okey. Tajuk dia batasan. Ni batas benang. Cikgu buh nama batasan lah. Ada maksud lain ni, batasan ni. Jaga benang masing-masing. Okey. Okey. Tapi di sini juga cikgu cuba perkenalkan dengan satu lagi istilah, perspektif. Apa pasal perspektif? Perspektif ni dia ada titik lenyap. Macam ni, nampak ni batas ni dia bertemu di tengah-tengah tu dia lenyap. Padahal dalam dunia sebenar tak ada. Dia tak bertemu pun. Tapi dalam dunia kamera dia ada perspektif. Kamu boleh cuba ambil gambar dengan perspektif. Okey? Yang ini cikgu nak tunjuk satu perspektif, satu lagi apa ni? Imbangan simetri ni. Seimbang kan? Walaupun ada berlukar dekat sini, tapi cikgu seimbangkan dengan awan dekat sini. Yang ini imbangan asimetri pula. Okey. Okey, gambar terakhir cikgu untuk berkongsi tentang apa itu peraturan ketiga ialah gambar jellyfish oleh Matthew Slim. Gambar contoh ni imbangan asimetri. Imbangan asimetri ni ialah imbangan yang dia seimbang tapi dia tidak seimbang macam simetri. Dia maksud dia kalau kita potong, yang ni lebih ke atas, yang ni lebih ke bawah. Asimetri ni dia seimbang cara tidak simetri. Senang nak cerita. Okey, kalau cikgu potong kat sini, kata cikgu potong gambar ni. Okey, yang ini berat atas kiri, yang ni berat bawah kanan. Nampak tak? Okey. Ini kita panggil contoh asimetri. Cuma satu lagi ni dia ambil gambar ni malam. Cikgu tak pasti sama ada ini lampu asal ataupun lampu yang mereka letaklah untuk dapatkan efek ni. Dia punya kilat dekat sini supaya tembus dia punya load sinar ni. Dan yang ini mereka letak lampu malam, lampu dalam air ataupun dia luminous, dia memang bercahaya dalam air. Ni obor-obor ni lah. Dan yang Matthew Smith ni berjaya lah mengambil gambar jellyfish yang sangat indah pada waktu malam. Okey, sampai situ dulu cikgu punya sharing. Sharing is caring. Semoga anak-anak dapat mengambil gambar dengan baik dan yakinlah. Lepas ni cikgu nak tengok anak-anak post di Facebook, Instagram ni bukan lagi gambar biasa-biasa. Cikgu nak kamu post gambar yang meletup-letup. Sampai kamu dapat menang pertandingan ke ataupun kamu dapat merakamkan keindahan tu dan abadi untuk tontonan semua insya-Allah. Okey? Apa yang baik datang dari Allah, yang lemah tu datang pada cikgu sendiri dah. Kita bertemu lagi insya-Allah jika ada jodoh. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis
diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.